Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya dan rakan setugas saya daripada Program Pengurusan Risiko dan Takaful, subjek Penghayatan Etika dan Peradaban MPU 31072 daripada kumpulan 2 akan menerangkan tentang kajian syarat kelayakan umur 18 tahun dalam undian 18 semasa pilihan raya umum atau PRU di Malaysia. Sebelum kami memulakan perbincangan isu ini, adalah lebih baik untuk saya memperkenalkan setiap seorang daripada ahli kumpulan kami termasuk diri saya sendiri. Yang membuat pengenalan adalah Elma Natasha binti Muhammad Harmizi Tony Inam serta Abdul Qawim bin Abdul Aziz. Yang melakukan objektif, metodologi dan komuniti adalah Karen Joyce Timbang. Yang melakukan dapatan kajian Nur Airina Maisara binti Johari, Nur Fatin Syazwani binti Mustafa Kamal dan Nur Atikah binti Sugianto. Yang melakukan perbincangan isu dan patriotism Nur Zarifah Afikah binti Azman, Nurul Mazrina Syuhada binti Samuri, Junior Mirhaj bin Monir Mizi. Dan yang terakhir, refleksi atau solusi telah dilakukan oleh Kwan Zizian dan diri saya sendiri Ahmad Dina bin Ahmad Hushaini. Manakala rujukan-rujukan yang telah kami dapati adalah hasil daripada perbincangan-perbincangan semua ahli kumpulan. Pada 16 Julai 2019, sejarah baru tercipta di Malaysia di mana Undi 18 iaitu satu kempen telah berjaya untuk melayakkan golongan muda berumur 18 tahun untuk mengundi dan menjadi calon dalam pilihan raya. Perubahan ini direalisasikan oleh seorang wakil rakyat muda iaitu Syekh Saddiq Sheikh Abdul Rahman. Ini ialah bukti pemerkasaan demokrasi yang dimulakan oleh anak muda. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 itu memperolehi sokongan sebanyak 211 daripada 222 ahli parlimen iaitu lebih dari 2/3 persetujuan ahli-ahli Dewan Rakyat selepas 2 kali undian dilakukan. Hasilnya, umur mengundi dan kelayakan menjadi wakil rakyat di Malaysia diturunkan dari 21 tahun ke 18 tahun. Perubahan ini menunjukkan Malaysia telah bersedia untuk mencontohi demokrasi negara maju dan negara membangun yang lain. Mengikut garis panduan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Convention on the Right of the Child, umur 18 tahun ini diiktiraf sebagai cukup dewasa dan boleh membuat keputusan. Sehubungan dengan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memastikan perkara-perkara yang membabitkan peraturan dan perundangan bagi pelaksanaan dua perkara itu selesai menjelang 31 Disember 2021 dan ia sedia digunakan pada awal tahun 2022. Meskipun begitu, terdapat segerintir masyarakat yang masih kurang setuju dengan perubahan ini. Mereka beranggapan bahawa pengundi berumur 18 tahun belum cukup matang untuk menentukan nasib sesebuah negara. Mereka juga berpendapat bahawa pelaksanaan undian 18 tahun ini perlulah seiring dengan pendidikan mengenai sistem politik dan amalan demokrasi di negara ini. Objektif kajian yang telah kami jalankan ialah yang pertama mengkaji pandangan golongan yang layak mengundi tentang penurunan hak undi kepada umur 18 tahun dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan pelancongan UMT. Yang kedua, mengenal pasti faktor yang mendorong warga negara berumur 18 tahun untuk turut menjalankan tanggungjawab mengundi dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan pelancongan UMT. Dan yang ketiga, mengkaji kesan undi 18 semasa pilihan raya umum dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan pelancongan UMT. Bagi metodologi kajian pula, kajian yang telah kami jalankan menggunakan kaedah soal selidik secara maya kerana kaedah ini lebih memudahkan kami dalam proses pengumpulan data. Oleh itu, kami telah membuat soalan mengenai undi 18 semasa PRU menggunakan Google Form dan mengedarkannya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Bagi komuniti kajian pula, komuniti yang kami pilih adalah terdiri daripada golongan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan pelancongan UMT di Kuala Terengganu. Kami memilih golongan ini kerana sebahagian besar daripada mereka merupakan golongan yang layak mengundi dan mereka dapat memberi pandangan secara matang dan rasional mengenai impak undi 18 kepada PRU baru-baru ini. Berikut adalah keputusan umur responden.
Daripada keputusan tersebut, kami dapati bahawa majoriti responden yang menjawab soalan-soalan soal selidik kami yang berkaitan dengan pengundi berumur 18 tahun adalah daripada golongan dewasa yang berumur antara 18 hingga 20 tahun, iaitu sebanyak 59% daripada keseluruhan carta. Melalui keputusan ini, kita dapat mengetahui jawapan-jawapan yang dipilih oleh responden berumur 18 tahun. Hal ini juga akan dapat mengetahui bahawa sama ada responden yang berumur 18 tahun setuju atau tidak setuju mengenai umur pengundi yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu seawal umur 18 tahun. Berdasarkan data yang diperolehi, kami dapati bahawa kebanyakan responden sangat setuju bahawa belia yang berumur 18 tahun sudah cukup matang untuk mengundi dan mempunyai rasa tanggungjawab untuk melakukan amanah tersebut. Selain itu, ramai juga di kalangan responden yang sangat bersetuju apabila belia yang berumur 18 tahun turun untuk mengundi akan memberi kesan yang positif kepada kerajaan negara seperti memberi kesegaran dari segi politik dan dasar kerajaan dalam jangka masa yang panjang, dan menyatakan bahawa menurunkan umur permulaan mengundi ini merupakan salah satu langkah rasional untuk memantapkan lagi kepimpinan kerajaan negara. Manakala, para responden hanya setuju bahawa pengundi muda memandang politik dengan sudut yang lebih segar. Terdapat pandangan negatif terhadap soalan berkenaan dengan pengaruh rakan sebaya dalam pengundian remaja. Daripada 84 responden, terdapat 10.7% iaitu seramai 9 orang responden yang menyatakan bahawa mereka kurang bersetuju dengan pendapat tersebut. Walau bagaimanapun, majoriti responden sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Hal ini kerana kebanyakan remaja yang berumur 18 tahun ini mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Daripada kesemua 8 soalan yang telah diajukan, kami dapati bahawa satu konflik yang dipersetujui ramai iaitu tentang ibu bapa pengundi memainkan peranan yang sangat penting dalam mendorong keputusan mereka. Manakala konflik yang paling sedikit pemilihan neutral adalah tentang golongan muda haruslah diberi pendedahan awal tentang politik dan keadaan negara kini. Kajian kami menyatakan bahawa terdapat beberapa isu utama yang menjadi pertikaian hangat antara responden berkaitan dengan isu tahap umur mengundi yang diturunkan kepada umur 18 tahun. Antara isu tersebut ada yang mengatakan bahawasanya remaja yang berusia 18 tahun apabila dikehendaki untuk membuat undian dalam memilih pemimpin yang baru, mereka lebih cenderung untuk mengikuti undian rakan sebaya masing-masing dan bukannya membuat undian berdasarkan manifesto dan juga kewibawaan calon yang bertanding. Hal ini mendorong kepada pemilihan badan kepimpinan yang kurang tepat dan hanya dipilih berdasarkan majoriti undian, bukannya dipilih atas keterlayakan calon itu sendiri. Bertepatan dengan CBL yang telah dijalankan di Universiti Malaysia Terengganu, UMT, telah didapati seramai 10.71% responden yakin bahawa undian pengundi muda ini akan dipengaruhi rakan sebaya. Dalam kajian Muhammad Agus 2018, beliau ada mengatakan terdapat sedikit kegusaran apabila wujudnya gelombang undi protes dalam kalangan pengundi muda, pengundi intelektual, pengundi atas pagar dan pengundi kelas menengah yang dikategorikan sebagai pengundi kontemporari. Golongan ini adalah dari kalangan pengundi yang tidak berani mendedahkan perasaan tidak puas hati secara terbuka kepada pemerintah. Dr. Nisar Muhammad Ahmad daripada hasil kajian beliau mengatakan bahawa berlakunya pertambahan hampir 50% pengundi telah setelah hak umum mengundi diturunkan kepada usia 18 tahun. Namun, pertambahan ini menimbulkan sedikit kerisauan kepada masyarakat umum kerana undian yang dilakukan oleh pengundi muda kemungkinan kurang relevan dan juga boleh menjejaskan takhta pemerintahan negara. Seterusnya, kajian daripada Junaidi Awang Besar 2020 turut menyatakan bahawa sebanyak 35.8% responden faham mengenai politik, manakala 19.8% tidak faham dan 44.4% tidak pasti mengenai politik. Kajian ini dibuat berdasarkan hasil dapatan daripada responden yang rata-rata sudah bekerja namun mereka masih tidak mengetahui perjalanan politik negara dengan baik, apatah lagi pengundi yang baru berusia 18 tahun. Kesimpulannya, jelasnya bahawa undi 18 ini masih terlalu awal untuk remaja yang berumur 18 tahun. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
beralih pula kepada saya untuk menerangkan refleksi ataupun solusi bagi perbincangan ini. Melalui kajian yang telah dijalankan, kami dapat mengenal pasti bahawa majoriti daripada golongan muda yang telah diberikan hak mengundi pada umur seawal 18 tahun tidak mempunyai ilmu yang kukuh tentang tanggungjawab mereka untuk mengundi bagi menentukan masa depan negara. Hal ini demikian kerana perbahasan tentang politik adalah tidak dibenarkan di sekolah-sekolah kerana dikhawatiri akan mengakibatkan perbalahan antara mereka kerana pembezaan pendapat. Kesannya budaya mengundi mengikut rakan sebaya akan kekal diteruskan dan berpotensi untuk mempengaruhi bilangan undi yang boleh beralih kuasa kepada kerajaan baru yang mungkin tidak dapat mentadbir negara dengan cekap. Oleh sebab itu, terdapat beberapa solusi yang boleh dikemukakan untuk menyelesaikan isu tersebut, iaitu setiap individu dan organisasi mempunyai peranan yang penting bagi menghapuskan ketidakadilan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Kesedaran masyarakat akan membawa transformasi sesebuah negara dengan peranan dan tanggungjawab yang dipegang oleh setiap orang dalam masyarakat tersebut. Seseorang individu mestilah mempunyai moral, akhlak dan etika dalam tersendiri. Seterusnya, peranan kerajaan amat penting dalam memupuk tanggungjawab seseorang individu dalam menghulurkan kuasa yang dimiliki untuk memilih satu pemimpin yang berwibawa, berani dan berpandangan jauh demi masa depan negara. Antara langkah-langkah yang boleh dibuat oleh kerajaan ialah mengadakan satu kempen kesedaran masyarakat tentang undi 18. Sebab untuk mengadakan kempen ini adalah untuk menyedarkan remaja-remaja muda yang berumur 18 ke atas untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia. Peranan individu juga amat penting dalam transformasi sesebuah negara. Seseorang individu mempunyai hak dalam kuasa untuk memilih pemimpin yang dimahukan oleh individu tersebut. Selain itu, ia merupakan satu langkah ke hadapan untuk memastikan jumlah yang menentukan pemimpin negara betul-betul diwakili oleh semua peringkat umur. Undi 18 dapat memberi kesegaran dari segi kepimpinan, parti politik dan dasar kerajaan dalam jangka masa yang panjang. Kesannya, mereka akan lebih cakna mengenai isu-isu politik dan secara tidak langsung akan sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab sebagai warga negara yang cinta akan negara perlu menjaga kesejahteraan negara. Seterusnya merupakan rujukan yang kita dapat dalam menghasilkan projek kita. Berikut merupakan progres-progres kita dalam pembahagian tugas dan tumbuh buah. Ini merupakan temu buah yang kita buat di UMT. Itu saja dari kami semua. Sekian, terima kasih.